Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang mengikuti forum kita pada pagi ini. Forum ini bertajuk implementasi blockchain dalam pengurusan rantaian bekalan. Forum ini dianjurkan oleh Sekolah Komputeran Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia di bawah kendalian Kumpulan Penyelidikan Pervasive Computing atau lebih dikenali sebagai PCRG. PCRG dianggotai oleh 11 ahli dengan kumulatif Scopus Index sebanyak 78 dan kumulatif citasi sebanyak 3,748. Kami menjalankan penyelidikan dalam bidang sains komputer, terutama berkaitan komunikasi komputer dan rangkaian. Selain itu, kami juga mengkaji komunikasi dan keselamatan terhadap beberapa bidang, contohnya bidang kesihatan, pertanian dan juga logistik. Memandangkan bidang komunikasi tidak akan terlepas daripada hal-hal keselamatan, maka kami juga menerokai ilmu keselamatan menggunakan teknologi blockchain dan mengkaji penerapannya sebagai contoh dalam pengurusan rantaian perbekalan. Sebelum saya memperkenalkan panel forum pada hari ini, webinar ini juga dijalankan dengan anjuran bersama IEEE Malaysia Communication Society, Vehicular Technology Society Joint Chapter atau singkatannya COMVT. Bagi sesiapa yang berminat untuk menyertai COMVT, bolehlah menghubungi pengerusi chapter pada tahun ini, tahun 2020, iaitu Profesor Madya, Dr. Mardani atau saya sendiri seperti email yang tertera di paparan. Berikut adalah sedikit sedutan aktiviti pada tahun 2019. Sebentar ya.
Okey, sementara sebelum kita memulakan forum ini, kita ada 3 panel iaitu 2 daripada ahli akademik dan seorang daripada industri. Jadi panel pertama kita pada hari ini adalah Profesor Dr. Muhammad Syafiee bin Abdul Latif. Profesor Dr. Muhammad Syafiee, Assalamualaikum Prof, dapat ijazah kedoktoran daripada University Bradford, United Kingdom pada tahun 2002. Bidang penyelidikan beliau adalah berkaitan dengan rangkaian komputer berfokus kepada optical burst switches, grid dan cloud computing. Beliau kini memegang jawatan sebagai pengarah sains komputer di Sekolah Komputeran UTM dan berkepakaran dalam rangka program Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer di IPTA. Selain itu, beliau juga adalah ahli IEEE, ACM dan juga ahli kumpulan penyelidikan pervasive computing. Beliau sebenarnya adalah graduan pertama program sains komputer UTM pada tahun 1986. Manakala panel kedua kita adalah Profesor Madya Dr. Raja Zuraidah Raja Muhammad Rasi, juga merupakan seorang alumni UTM. Assalamualaikum. Beliau dianugerah ijazah kedoktoran sains industri dari Swinburne University of Technology Australia pada tahun 2012. Selain memiliki ijazah sarjana pentadbiran perniagaan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, ijazah pertama beliau adalah sarjana muda pengurusan teknologi daripada sendiri. Sekarang beliau merupakan pengarah di Departemen Pemasaran dan Komunikasi Korporat Universiti Kebangsaan Malaysia. Sementara panel ketiga kita adalah Encik Mazlun bin Haji Ahmad. Terima kasih Encik Mazlun. Sama. Beliau merupakan pengurus di Jabatan Kawanan Logistik dan Operasi di Fujitsu Komponen Malaysia Sembilan Berhad. Fujitsu Komponen Malaysia terletak di Parit Raja atau Pahat dan merupakan syarikat subsidiari kepada Fujitsu Komponen Limited Jepun. Encik Mazlun merupakan pemegang ijazah pengurusan perniagaan daripada Universiti Teknologi Mara yang menjurus kepada bidang pengangkutan. Beliau telah berkhidmat dengan Fujitsu selama 31 tahun sejak 1988. Antara tugas beliau di Fujitsu adalah mengurus proses rantaian bekalan di Fujitsu daripada pembekal sehinggalah ke pelanggan. Jadi selain itu, beliau adalah panel industri kepada Universiti Tun Hussein On Malaysia dalam bidang pengurusan rantaian bekalan atau dari segi bahasa Inggeris ini dipanggil supply chain management. Jadi tanpa pelengah lagi, mari kita mulakan sesi forum kita dengan soalan pertama kepada Profesor Muhammad Syafiee. Okey Prof, blockchain ini merupakan suatu teknologi keselamatan yang sedang berkembang pesat pada masa kini yang mana ramai orang cuba mengimplementkan dalam pelbagai bidang. Jadi bolehkah Prof terangkan berkenaan teknologi blockchain ini? Silakan Prof. Okey, terima kasih moderator Raja Zahila dan terima kasih juga terima kasih kepada Cik Mazlun Ahmad yang begitu banyak pengalaman 31 tahun bekerja di industri yang akan memberi input yang sangat-sangat baik pada kita pada sesi ini, dan juga rakan sekerja saya daripada UTHM PM Dr. Raja Zuraidah. Okey, why blockchain ya? Okey, dia ada beberapa advantage. First, saya nak beritahu tentang advantages of blockchain. Okay. Currently, transaction dalam kehidupan kita adalah dealing dengan pembayaran. Contohnya pembayaran. Okay, pembayaran adalah merupakan transaksi yang kita gunakan untuk membeli barang ataupun untuk menghantar wang, transfer money from one place to another place. Okay, so the main thing now is that macam mana it can reduce the cost. Maknanya the lower the transaction cost. Bagaimana transaction cost ini kita faham? Kerana apabila transaksi ini dilaksanakan, ia melibatkan bank. Okay, boleh next slide. Okay, dia melibatkan bank. Okay, dan bank of course dia akan menggunakan service charge. Dan service charge ni of course by first one transaction is kurang
Tetapi kalau dia melibatkan thousands of transactions, so can get lots of benefit and profits from this service charge. Okay, so how blockchain be able to boleh mengurangkan kos transaksi dan juga tempoh transaksi. Sebagaimana kita tahu, apabila transaksi yang dibuatkan, dia memerlukan proses seperti pengesahan. Okay, kita nak pastikan bahawa dokumen is right, sometimes recognitions dan sebagainya. Jadi, it take time. So how actually we can reduce this time? Where blockchain can do this transaction immediately, what we can say immediately. Dan of course sekarang ni adalah banyak risiko penipuan yang mengakibatkan kerugian yang berjuta ringgit, dan blockchain mempunyai solutionnya. Okay, saya akan ceritakan hari ini. Okay, dan kita akan mengelakkan dari segi intermediate service atau perkhidmatan perantara. Contohnya kalau kita beli barang sekarang ni, kita mesti melalui some service ataupun organisation, Shopee, Lazada. So they are actually the intermediate service yang memastikan bahawa bila barang dihantar daripada suppliers kepada customer, penerima, it's safe. Barang sampai dengan baik dan juga pembayaran dapat dibuat, diterima dengan lengkap, dengan sempurna. So, blockchain mempunyai solution without this intermediate service. Okay, penjual siapa pun boleh, A nak jual barang dengan B, it will be trusted dan safe. Safe. Pembeli akan senang hati bahawa dia akan mendapat jumlah wang yang betul dan penerima juga akan mendapat barang yang baik. So this is actually the blockchain solution hari ini. Dan juga, okay, sekarang ni what is blockchain? Okay, blockchain. Okay, actually blockchain adalah distributed database. It is a database yang disimpan secara decentralized in many locations. Kita try to avoid the centralized database sebab kalau ada single point of failure berlaku, a loss of transaction akan menjadi kecil lah, maknanya akan berlaku kerosakan dalam transaction. Tetapi kalau this database ini is distributed, teragih, yet they are supported each others. Maknanya apabila berlaku kerosakan pada satu database di satu tempat, well, tempat yang lain juga mempunyai kopi yang sama, salinan yang sama, yang mana mereka ini akan menjadi backup dan juga at the same time mereka akan update secara real time all the database yang bergunakan decentralized ini. So ini mudah untuk monitor. And then, okay, juga blockchain menyediakan satu level of security yang mana tidak ada orang yang boleh mengubahnya, dan juga setiap pengguna ataupun stakeholder akan menyedari apa yang berlaku, transaksi yang berlaku dalam database mereka, Dan blockchain ini juga dikenali juga sebagai ledger. Dalam transactions and business, we are using ledger. So this actually ledger is the database yang kita menyimpan transaksi bagi setiap urus niaga yang berlaku. And it is open ledger. Okay, next one. And blockchain juga dikenalikan secara peer-to-peer. Peer-to-peer ni adalah connection between satu node yang lain secara direct. Setiap node mempunyai link between one to another. So there is no need of a central server, dan juga both can be a server, both can be server and client. Maknanya tidak ada some specific server for this. Your node, your computers can be a server as well as can be a client. So this is a peer-to-peer system. So blockchain apply this concept of peer-to-peer system. And sebagaimana yang saya ceritakan tadi, so there is no third party in between, dan it is decentralized, yet it's shared in the open ledger of transaction,
Dan satu elemen yang penting lagi adalah immutables. Maknanya transaksi ini tidak boleh diubah dan tidak boleh di cancel, delete, for example. It's irreversible. Irreversible ni maknanya permanent. It's there. Once you do a transaction, the transaction is there in the ledgers. You tak boleh ubah. If you want to do the next, even if you want to change ataupun update ataupun betulkan transaction, you have to do the next transactions and then it will be stored in the ledger. Jadi maknanya something like the ledger is become the log for every activity itself. So it's safe. Okay, next. So saya ingin menceritakan sebab masa begitu pendek, saya ingin menceritakan tentang dua elemen yang penting dalam blockchain. First is the security, and then yang kedua adalah trust, kepercayaan, keselamatan and kepercayaan ataupun trust. Okay, so macam mana kita boleh achieve this? Okay, kita gambarkan bahawa setiap blok itu, kita ada 3 blok di sini. Okay, in terms of security, I'm talking about security first. Okay, kita ada 3 blocks ataupun kita panggil nodes ataupun ledger yang disimpan oleh 3 pengguna yang berasingan. Okay, dari segi keselamatan, elemen yang penting yang di-apply the blockchain adalah cryptography. What actually this cryptography is to encrypt the data ataupun menyulitkan data kita. Contohnya A tu, okay, bila kita encrypt dia ataupun kita sulitkan dia, dia menjadi satu maklumat yang tak difahami. Okay, no one can understand that information unless you decrypt ataupun menjahsulitkan dia. Okay. Jadi kalaulah ada someone to look the information of what the transaction happened in A, it will not recognize it without the key. Okay, untuk kita encrypt dia, kita gunakan key. Okay, itu adalah elemen security yang di-adopt oleh blockchain. Dan kemudian, how actually we can put the trust. Trust biasanya kita akan mempercayai apabila banyak konsensus ataupun konsensus diterima. Konsensus ni biasanya melibatkan banyak pihak. Okay, kalau kita percaya pada satu orang tu, atau ada 2-3 orang bercakap benda yang sama, maknanya so that we can trust that information. Okay, how actually the trust can be applied in the blockchain? Okay, apabila maklumat dalam block A, okay, these 3 nodes are interrelated to one another because it's considered of a stakeholder of one business. Okay, apabila A, kita encryptkan dia, dia akan menghasilkan satu hash number with a fixed length of key. For example, 128 or 56 byte of key. And H1 tadi ya. H1 is the hash numbers for A apabila dia telah encryptkan dia. Okay. And then the H, maklumat key ni akan dimasukkan dalam block B. Together with the information and the transaction yang berlaku dalam B ni, H1 ni akan dimasukkan di situ dan maklumat bagi B plus H ni akan di-encryptkan, akan menghasilkan H2. So di sini kita akan lihat bahawa A is related now. The information in A now is encrypted together with B and B menghasilkan H2 akan dimasukkan dalam block C, okay, dan maklumat C together with the key yang dihasilkan oleh H2 ini di-encrypt menghasilkan H key. So this is how actually it link one to another. That's why kita call it chain, because they have a chain interrelated to one another. Then if any changes happen at any point, everyone will realize. Semua orang akan tahu. Kan? Akan berlaku changes. If the changes is permitted, for example, like is a true transaction happen, okay, of course it will allow. But the transaction, if it is something yang fraud, everyone will realize that.
who's done this transaction because it's related. Dalam konsep cryptography ni, bila satu je, one of the information is changed. For example, satu je, even dot, titik, dalam maklumat yang ada dalam A, sebenarnya hash yang berbeza akan dihasilkan. Maklumat hash yang dihasilkan oleh A is totally different. Dia bukan sedikit tetapi totally different than H1 yang dihasilkan sebelum ini. Jadi teknologi yang bila elemen yang dua elemen ini saya menyebabkan blockchain ini merupakan satu teknologi yang begitu selamat dalam menguruskan berbagai transaction berniaga. Okay, Fahad, next. Okay, lots of applications now. Dia bukan hanya dalam crypto. Biasanya blockchain ini dimulakan dalam business cryptocurrency. Cryptocurrency menggunakan blockchain. But now, blockchain telah digunakan dengan begitu meluas dalam berbagai bidang. Of course, finance and insurance. Insurance yang related to the documents. Healthcare, government, land registration, vehicle registration, so voting. Macam mana kita nak mempercayai kalau kita buat pengundian ini bahawa orang yang mengundi itu adalah orang yang sah, orang yang betul dan tidak ada penipuan di situ. Even dalam discussion kita kali ini adalah dalam supply chain. Okay, next one. Okay, so this is a use case yang kami laksanakan projek bersama dengan UTHM dan juga UTM, iaitu on cargo delivery. Dan cargo delivery melibatkan satu proses flow yang agak critical and how actually that the cargos boleh menghantar, basically menghantar barang from one point to another point. Okay, jadi ianya melibatkan banyak pergerakan dan inter-country punya relationship, cross border dan how actually the flows, for example like satu barang dia mungkin datang daripada satu tempat dihantar ke banyak tempat, ataupun mungkin daripada banyak tempat dihantar kepada satu tempat, ataupun daripada banyak source daripada tempat kepada banyak tempat. So this is a very complex flows yang melibatkan kita banyak documents yang critical untuk kita make it Jadi so this is the actually the projects yang kami laksanakan dan cuba melaksanakan blockchain dalam cargo delivery. Saya rasa dan yang banyak kita kena identify the stakeholder, the function, okay, macam mana information are changing from one to another. So we try to come up with the model. This is actually the research that we are kita buat sekarang untuk menghasilkan model. Okey, saya rasa masa saya dah cukup. Itu saja untuk kali ini. Okey, saya serahkan kembali kepada Zahila. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Prof. Syafiee. Okey, seterusnya mari kita dengar pandangan daripada Profesor Mada Dr. Raja Zuraida. Kerana Prof ni, pengurusan rantaian perbekalan adalah kepakaran Prof. Boleh tak Prof terangkan sedikit berkenaan supply chain management atau pengurusan perbekalan ini dan bagaimana penerapan teknologi blockchain ini dapat membantu keselamatan proses SCM? Silakan. Okey, terima kasih Dr. Zahila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kalau kita sebut pengurusan rantaian bekalan atau dalam bahasa Inggerisnya rata-rata orang kenal lah dengan term supply chain management lah ataupun SCM. So pada mungkin yang belum tahu apa itu pengurusan rantaian bekalan mungkin saya boleh terangkan sedikit. Kalau kita boleh ambil contoh produk yang paling mudah contoh air mineral kita kata. So proses pengeluaran air mineral ni mungkin kita boleh kategorikan dia sebagai proses pengeluaran yang agak mudah lah. Iaitu kalau kita tengok air mineral tu, botol air mineral tu kita perlukan rata-rata mungkin kita perlukan botol plastik, penutup plastik, kemudian kita perlukan apa lagi, of course air mineralnya dan juga label lah. Okay,
So kalau kita lihat harga jualan sebotol air mineral dekat mana-mana kedai lah, biasanya dijual dengan pada harga RM1.50. Okey, boleh tak kita bayangkan berapa agaknya kos dan keuntungan untuk setiap botol tu lah. Jual RM1.50, agak-agak syarikat yang menjual tu boleh tak dapat untung RM1 untuk satu botol. Okey. Atau berapa? 70 sen ke, 60 sen ke, 50 sen ke satu botol tu. Sebab kalau kita tengok kosnya agaknya tak sampai pun RM1 kita kata kan. Okey, tapi cuba kita bayangkan juga untuk kita faham perkara tersebut, kita perlu faham bagaimana proses pembuatan air mineral tadi dari awal hingga sampai ke tangan pengguna akhir lah. Okey, semestinya pengurusan rantaian bekalan ataupun pengurusan pembuatan transaksi daripada awal, pembekal awal sehingga ke pengguna akhir tu tidak semudah yang kita bayangkan lah. Okay, so ia sebenarnya melibatkan banyak transaksi. Okay, transaksi dengan pengeluar botol, dan pengeluar botol tu pun dia ada juga pengeluar-pengeluar dia yang lain, pembekal-pembekal dia yang lain. Okay, dan syarikat juga terpaksa melakukan transaksi-transaksi lain yang melibatkan for example insurans, logistik, guaman, utility dan kos-kos sampingan yang lain lah seperti kos sewaan dan kos pekerja. Alright. Fat, masuk next slide. Alright. So kalau kita kata pengurusan rantaian bekalan ataupun SEM ni tadi, kalau kita lihat dia adalah pengurusan aktif lah, aktiviti rantaian bekalan. Tujuan dia adalah untuk memaksimumkan nilai kepada pengguna akhir tadi. Okey. Dan mencapai kelebihan daya saing lah yang berterusan. Ini kalau kita lihat dalam pengurusan rantaian bekalan ni, dia merupakan usaha syarikat untuk membangun dan menjalankan rantaian bekalan secara yang paling berkesan lah dan cara yang paling efisien. Okay, so semakin berkesan dan semakin efisien proses dalam rantaian bekalan, semakin tinggilah keuntungan syarikat perolehilah. Macam yang Prof Syafiee share tadi, biasanya kalau dalam salah satu transaksi tu ada akan melibatkan contohnya perantaraan antara syarikat-syarikat, okey, dan juga itu belum lagi masuk kes-kes yang melibatkan penipuan contohnya. Okey, kes-kes ataupun gap dalam rantaian bekalan ini akan meningkatkan kos organisasi sebenarnya. Okey, so aktiviti rangkaian bekalan kalau kita lihat sebenarnya merangkumi banyak aktiviti lah. Yang ini mungkin nanti Encik Martin boleh share sebab dia yang memang terlibat secara langsung dalam industri. Okey, tapi kalau kita lihat dia aktiviti rantaian bekalan ni dia bermula di huluan ataupun kita kata upstream lah. Dan berakhir di hiliran pada pengguna akhir, downstream. So ia melibatkan pergerakan dan penambahan nilai sesuatu produk lah. Maksudnya dari botol kosong tadi macam mana kita tambah nilainya supaya pengguna akhir tadi dia dapat apa yang dia hendak lah. Okay. Pergerakan-pergerakan lain, pergerakan sumber, kemudian kita akan melakukan aktiviti pengeluaran, pergudangan, logistik, dan juga itu adalah pergerakan yang kita nampak lah, tangible product. Kita kalau dalam rantaian bekalan kita akan juga lihat ada pergerakan-pergerakan data dan juga pergerakan keuangan. Pergerakan data ni adalah satu benda yang sangat penting bagi organisasi lah. Data boleh bergerak dua arah, iaitu dari downstream ke upstream ataupun dari upstream ke downstream lah. Data daripada pembekal bawa kepada pengguna ataupun data-data dari pengguna tu kita akan berlaku pergerakan data daripada pengguna sehinggalah ke upstream tadi. Okey, dan juga pergerakan keuangan lah dalam kita punya rantaian bekalan. Okey, so untuk konsep pengurusan rantaian bekalan ni kita ada dua teras idea lah, iaitu yang pertama secara praktikalnya setiap produk yang sampai kepada pengguna akhir kita kena faham bahawa
produk-produk yang sampai ni adalah usaha kumulatif pelbagai organisasi, bukan satu transaksi oleh ataupun satu usaha sebuah syarikat saja. So itu organisasi ini kita sebut secara kolektifnya adalah sebagai rantaian bekalan lah. Okey, idea yang kedua, walaupun satu sistem rangkaian bekalan ni telah wujud sekian lama, kebanyakan organisasi hanya memperhatikan atau mengurus aktiviti yang berlaku dalam 4 tembok organisasi mereka saja. Ini rata-rata memang berlaku begitulah. Okay, so hasilnya adalah rantaian bekalan yang tidak teratur dan yang tidak terkesan lah. Okay, so kembali kepada soalan Dr. Zahila tadi, bagaimana teknologi blockchain dapat membantu pengurusan rantaian bekalan. Sebelum kita nak lihat lebih jauh lagi bagaimana teknologi blockchain ni dapat membantu pengurusan rantaian bekalan, kita juga perlu faham apa antara isu-isu berkaitan pengurusan rantaian bekalan itu sendirilah. Okay, so pagi ni mungkin saya nak kongsikan beberapa isu, ada 4 isu yang saya nak kongsikan sini. Isu-isu dalam pengurusan rantaian bekalan yang terkait dengan teknologi blockchain lah. Kalau kita lihat secara umum ada banyak lagi isu. Okay, so yang ini kita lihat yang terkait dengan blockchain, iaitu isu yang pertama saya nak kaitkan di sini adalah rangkaian bekalan yang multi-tier ataupun multi-level. Okay, yang itu maksudnya kebiasaannya organisasi menggunakan sistem mereka sendirilah, sistem rantaian bekalan mereka sendiri, dan ini sebenarnya agak menyukarkan proses pemantauan berkala yang dilakukan di dalam rantaian bekalan. Dan agak mustahil lah untuk kita memantau sehingga ke lapisan-lapisan pembekal kedua, ketiga dan seterusnya. Okay, so itu isu yang pertama. Isu yang kedua tadi Prof. Syafiee juga ada sebut dalam blockchain, iaitu isu berkaitan dengan trust lah ataupun kepercayaan. Okay, so pelanggan sebenarnya perlu pastikan bahawa produk yang diterima dari syarikat merupakan produk yang asli ataupun autentik lah. Okay, so kalau dalam conventional supply chain, kita agak sukar untuk kita nak tentukan produk itu adalah produk autentik asli. Sebab berlakunya transaksi yang panjang dan banyak dalam rangkaian bekalan yang multi-tier tadi saya sebut. Kita ada pelanggan pembekal kepada pembekal kepada pembekal. So kadang-kadang akan berlaku fraud situlah. Okay, so isu kepercayaan ni adalah satu isu yang berlaku dalam supply chain management lah. Kalau kita tengok dekat Malaysia sendiri pun ada banyak contoh-contoh kes yang melibatkan fraud dalam transaksi lah. Contohnya kalau kita tengok kes-kes susu bayi tiruan contohnya, ataupun kes yang melibatkan authenticity of halal product. Okay, so itu antara isu trust lah. Dan yang ketiga, kita isu berkaitan transparansi dalam supply chain lah. Okay, transparansi atau ketelusan dalam supply chain ni membolehkan syarikat mengetahui apa yang berlaku di hulu rantaian contohnya, dan dapat segera menyalurkan maklumat tersebut secara dalaman dan luaran. Okay, so kalau sistem konvensional supply chain agak sukar kalau kita nak kaitkan dengan transparansi ni. So kalau sesuatu rantaian bekalan itu transparent, dia memudahkanlah perancangan syarikat dalam pengurusan rantaian bekalan dia. Salah satu sebab transparansi menjadi semakin penting kerana pengguna memang menghendakinya. Sebagai contoh, penyelidik di MIT Sloan School of Management, dia mendapati bahawa pengguna bersedia membayar lebih untuk produk syarikat yang transparent, lebih 10% dan ke atas. Alright. Dan yang keempat, visibility. Dia berkait juga dengan transparency. So visibility ni dalam rangkaian bekalan merupakan kelebihan yang sangat berharga lah. Maksudnya dengan adanya visibility ni, sistem rangkaian bekalan yang visible ni dapat memberi organisasi data yang tepat dan berguna lah mengenai pesanan. So organisasi ataupun syarikat dapat mengenal pasti keberadaan pesanan mereka. So jika
jika berlaku sesuatu gangguan semasa proses penghantaran bekalan, tindakan segera dapat diambil bagi mengelak kerugian yang lebih besar kepada organisasi. Okey, so berbalik tadi, blockchain teknologi bagaimana blockchain teknologi ni membantu so dalam supply chain management sebenarnya dengan aplikasi blockchain teknologi ni dia membolehkan pengurusan dan perancangan bersepadu dilaksanakan lah bersama semua organisasi di dalam rantaian bekalan. Tadi Prof Syafiee dah terangkan sedikit apa tu teknologi blockchain. So kalau kita tengok conventional supply chain proses untuk mengenal pasti sumber tu amat sukar dilaksanakan lah. Dengan teknologi blockchain dengan adanya ledger-ledger seperti yang Prof Syafiee terangkan tadi, data-data semua jelas, kita tahu bahan mentah tu tadi datang daripada siapa, kalau kalau isu yang kita kaitkan dengan isu halal tadi, kita tahu daging kambing tadi tu datang daripada mana. Kalau dari Australia, siapa pembekalnya, ada tak pembekal itu sah tak dia punya sistem halal dia, contohnya lah. Okay, so semua ni maklumat lebih jelas. So ini membolehkan organisasi menyelaraskan fungsi perolehan, perancangan, logistik dan pergudangan dengan lebih baik lah. Okey, dan akhir sekali saya tekankan kat sini blockchain dia dengan teknologi blockchain juga akan meningkatkan aliran produk lah. Aliran produk dan bahan dalam rantaian, memudahkan, meningkatkan masa serta semua peserta dalam rangkaian boleh mengakses profil produk yang itu yang kita katakan visible dan transparent tadilah. Boleh akses profil produk kerana setiap produk mempunyai dia punya kita kata kehadiran blockchain digital, dia ada sijil digital dia sendirilah. Okey, so walau bagaimanapun mungkin hanya pihak yang mempunyai kunci digital yang tepat saja boleh mengakses maklumat. Itu bergantung kepada sistem blockchain yang kita gunalah. Sama ada kita nak guna sistem public ataupun bagaimana, yang itu mungkin detail lebih lagi kita boleh bincang pada waktu lain. Tapi maksudnya dengan adanya kunci digital ni kita boleh pastikan bahawa data-data syarikat kita, data-data pelanggan, data-data pembekal kita selamat lah. So terdapat pelbagai maklumat yang dapat dikumpulkan lah kalau kita gunakan blockchain tadi, identity maya semua ada dalam teknologi. So blockchain ni memang dapat membantu dari segi menyelesaikan isu-isu yang berlaku tadi itulah. Alright. So mungkin itu saja perkongsian saya pagi ini. Saya serahkan pada Dr. Zahila semula. Okey, terima kasih Dr. Zuraida atas pandangan tentang rantaian bekalan itu. Kita nampak daripada upstream ke downstream, downstream ke upstream. Okay, memang banyaklah lapisan dia ya. Yang paling menarik sekarang ni adalah penetrasi kita ni daripada industri sendiri. Masa yang sangat diperlukan. Perkongsian daripada pihak industri. Sebelum kita nak dengar pandangan daripada Encik Mazlul sendiri, saya minta viewers yang mana ada soalan boleh mungkin postkan ke Facebook. Jadi kami mungkin akan pilih satu soalan saja di akhir perbincangan kita nanti ya. Okey. Terima kasih banyak kepada Encik Mazlul sebab dari industri yang kita tahu memang sentiasa tumbuh. Okay, so soalannya adalah bagaimana pandangan pihak industri dalam implementasi blockchain ini sendiri dalam rantaian bekalan. Okay, asalnya adakah industri telah bersedia? Okay, boleh Mazlul kongsikan pandangan ke Mazlul? Terima kasih Dr. Zahila dan kepada ahli panel semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengulas lebih lanjut tentang pandangan industri, ada satu perkara yang saya rasa saya nak kupas sikit tentang apa yang diterangkan oleh Prof Syafiee tentang blockchain itu sendiri, yang mana ada dua elemen penting yang bagi saya penting dalam supply chain, iaitu security dan trust dalam supply chain memang sangat-sangat penting. Okay, dan agak menarik dan juga kupasan teknikal yang dibuat oleh Prof
sendiri. Dan juga untuk Prof. Zuraidah tentang yang menarik tentang sijil digital. Bila saya sebut tentang sijil digital ni, saya pernah tengok satu video klip berkenaan dengan seorang pengguna di US yang mana dia membeli barangan sayuran di Watson, di Walmart, dan kemudian dia scan package tu, dan through that scanning dia terus kepada ladang yang mengeluarkan sayuran tersebut. Dan itu daripada video klip yang saya tengok tu melibatkan tentang blockchain itu sendiri, di mana kesan blockchain tu maknanya menggunakan scanning dan terus kepada ladang, dan diakui mengesahkan bahawa sayur yang dikeluarkan tu memang daripada ladang tersebut, bukan daripada ladang lain. Dan apa yang menarik tu, pengeluar sayur tersebut mengatakan dia bertanggungjawab kiranya ada apa-apa kerosakan daripada sayuran yang telah dikeluarkan, dia bertanggungjawab untuk membuat replacement atau sebagainya, ganti rugi. Jadi itu adalah kaitan antara kedua tersebut. Okay, dan berbalik kepada apa yang telah disoalkan tersebut, sebelum kepada soalan yang nak saya jawab, saya minta sedikit 1-2 minit daripada moderator untuk terangkan tentang Fujitsu sendiri. Iaitu Fujitsu sendiri ini seperti yang diterangkan tadi di Batu Pahat, dan beribu pejabat di Shinagawa, Tokyo, Jepun. Dan produk yang kami keluarkan ialah keyboard untuk komputer, laptop, dan juga bilis, iaitu untuk penggunaan industri kereta. Dan antara pelanggan kami untuk keyboard ialah di Japan dan juga majoriti di Japan dan juga China. Dan untuk delay, pelanggan kami ialah di US, Jepun, kemudian di Korea, Europe, then we have also di Mexico, Thailand, Vietnam, and almost all over the world. Okay, apa yang nak saya tekankan di sini ialah tentang rantaian berjalan bagi Fujitsu sendiri, iaitu saya sebagai pengurus yang menjalankan aktiviti import dan ekspor untuk Fujitsu sendiri. Jadi rantaian poin kita di sini, saya ada 9 poin di mana kita bermula dengan perancangan, jadi pembelian, iaitu procurement, dan pembekalan suppliers, and then penyimpanan, pusat penyimpanan sementara iaitu transit hub, dan penghantaran, transporting, dan penghilangan iaitu Fujitsu sendiri, kita menghilang as a manufacturer. Kemudian logistik untuk shipment, untuk ekspor, pengedaran, dan pelanggan. Maknanya untuk rantaian bekalan Fujitsu sendiri kita hampir lengkap dari segi prosesnya. Dan untuk pembekal kita bukan sahaja daripada Malaysia yang kita ada, kemudian kita ada juga daripada Jepun, China, Taiwan, dan juga Singapura. Dan selain itu Thailand pun ada. Jadi maknanya kita daripada import dan ekspor, both kita ada link overseas. Dan sistem dia quite complicated. Okay? Dan apa yang kita ada sekarang ni is more on conventional way of handling kita punya supply chain. Okay, jadi itu sedikit tentang apa yang saya nak terangkan berkenaan dengan supply chain di Fujitsu. Dan berbalik kepada soalan tersebut, iaitu adakah industri ini dah bersedia ataupun pandangan pihak industri tentang blockchain, menggunakan blockchain dalam supply chain management. Jadi bagi saya sebagai pengamal ataupun practitioner of the supply chain, jadi yang penting sini saya keseluruhannya, adakah industri itu sendiri tahu apa itu blockchain yang menjalankan, yang digunakan untuk supply chain management itu sendiri. Jadi benda tu bagi saya perkara pokok, because of kalau saya sendiri mungkin saya sepis saja kita tahu tentang blockchain. Jadi macam mana blockchain tu dilinkkan dengan sistem supply chain tu sendiri, kita tak berapa clear ataupun how it help us. Tapi bila sedikit sebanyak bila penerangan atau keterangan dibuat oleh Prof. Syafi tadi, kita dah nampak ada kelebihan dia sendiri. Dan juga banyak macam mana sistem teknologi blockchain ni berfungsi dalam pengurusan rantaian bekalan itu sendiri. Dan juga apakah kesan positif dan negatif bila kita menggunakan sistem blockchain itu sendiri. Dan benda ni perlu bagi saya untuk
pengamal atau practitioner memahami secara lebih lanjut, lebih dalam dan mengenal pasti macam mana sistem ni boleh membantu banyak dalam supply chain management untuk industri menggunakan sistem blockchain ini sendiri. Jadi seperti yang kita sendiri maklum macam industri di Malaysia ni, kita ni lebih pada sikap followers, mengikut. Kita ni bukan perintis atau pioneer. Maksudnya dengan kata lain, kebanyakan syarikat-syarikat di Malaysia ni dia lebih mengikuti perkembangan syarikat global yang telah menggunakan teknologi blockchain. Kemudian kita akan tengok testimoni dia, how it help the supply chain for the company. Okey, macam sebuah syarikat tu sendiri, kita tengok apakah kelebihan menggunakan teknologi tersebut dapat membantu sistem yang diguna pakai sekarang. Adakah dia akan bagi value up, value add tu di sistem yang ada sekarang. Kemudian kita nak tengok juga daripada segi impact positif and negatif kepada sistem yang nak diimplementkan sekarang ni ataupun yang ada sistem sekarang ni nak ditambahkan lagi sistem upgrade pada menggunakan sistem blockchain. Dan of course bagi syarikat-syarikat perkara yang ada penting juga ialah dari segi cost impact dia. Jadi dengan menggunakan sistem blockchain ini, of course kita akan install the new system yang mana menggunakan cost juga, of course. Dan cost tersebut adakah memberi impact, how impact to the cost of the system, especially bila kita melihat dari segi dia punya ROI, return of investment. Because bila kita sebut tentang syarikat, dia menjalankan aktiviti, dia akan membuat sesuatu investment perkara pokok bagi mana-mana MD ataupun pengurus pengarah urusan, dia akan tengok ulangan daripada investment yang telah dibuatkan. Contohnya, kalau satu syarikat tu mempunyai peruntukan RM5 juta dan RM5 juta ni mana yang lebih bagus? Adakah bagus diinvest kepada machinery yang mengeluarkan output ataupun RM5 juta ini digunakan untuk buat investment kepada satu sistem untuk upgrade? Jadi kedua-dua tu selalunya akan diberi pertimbangan oleh board of directors sebelum dia decide untuk buat investment. Jadi perkara ni satu perkara yang agak kritikal untuk syarikat. Okey. Dan seperti yang saya pernah terangkan dulu, iaitu contohnya dalam Fujitsu sendiri, bila kita dalam 14 tahun yang lepas kita buat investment untuk buat sistem ERP kita, dia melibatkan kos sebanyak RM5 juta. Okay, dan dia punya ROI, return of investment dia makan masa 10 tahun. Sedangkan kalau digunakan untuk mesin, contohnya buat investment sebanyak 5 juta, mungkin dia punya return selama 2 tahun. Jadi di situ selalunya pertimbangan yang kuat daripada pihak-pihak pengurusan atasan. Kemudian begitu juga kalau kita tengok pada syarikat-syarikat tempatan ataupun syarikat-syarikat yang nak berminat untuk menjalankan aktiviti blockchain ini, selalunya kita akan bagikan kepada syarikat-syarikat yang tertentu seperti syarikat yang berstatus multinational seperti Fujitsu ni, satu syarikat yang multinational, ataupun syarikat-syarikat yang GLC, Government Link Company, maupun syarikat tempatan. Jadi bila kita tengok balik, kebanyakan macam syarikat multinational ataupun syarikat GLC ni, adakah syarikat tu perlu ataupun ada keperluan untuk dia mengubah atau mengalih kepada sistem blockchain itu sendiri pada satu tahap yang lebih tinggi dalam menguruskan dia punya rantaian bekalan mereka. Kemudian bila kita sebut tentang syarikat yang mempunyai aktiviti import export yang melibatkan seluruh dunia, contohnya adakah pembekal, contohnya pengeluar, pengedar ataupun pelanggan mereka boleh koordinate untuk bila nak buatkan sistem blockchain ni, mereka bersatu hati boleh melakukannya tersebut. Pasal Fujitsu mempunyai pengalaman bila mana kita buat satu aktiviti yang melibatkan suppliers dan juga customers, ada yang tak nak cooperate contohnya. Jadi kita ada sikit rintangan di situ. Walaupun benda tu satu perkara yang baik, tapi mungkin disebabkan melibatkan kos pada pembekal contohnya ataupun kepada pelanggan contohnya, jadi mereka kata mereka kena hold on dulu. Mereka akan buat kajian dulu sebelum menerima konsep ataupun idea yang telah kita cadangkan kepada pembekal maupun pelanggan.
Kemudian akhir sekali tentang peruntukan seperti yang saya nyatakan tadi, peruntukan syarikat untuk melabur dalam teknologi tersebut. Jadi sekiranya syarikat tu mempunyai peruntukan untuk menaik taraf sistem dia, blockchain itu sendiri, maka saya rasa tak ada masalah untuk syarikat. Tapi saya keseluruhannya bagi saya untuk buat masa sekarang ni, pandangan saya industri di Malaysia ketika ni belum bersedia dah secara praktikalnya, secara keseluruhannya, kerana teknologi blockchain ni memandangkan pasal syarikat ataupun pengamal practitioner yang ada di syarikat di menguruskan sistem supply chain ni, kebanyakan bagi saya mereka mungkin belum faham secara mendalam tentang teknologi blockchain ini sendiri dan kebaikan yang mungkin ada datang daripada blockchain sendiri dalam sistem rantaian bekalan mereka. Jadi mungkin memakan masa selama 2-3 tahun lagi akan datang. Dan untuk saya pernah melakukan carian mana-mana syarikat yang telah menjalankan sistem blockchain ni sendiri di Malaysia ni, yang mana paling hampir saya tengok ada sebuah syarikat, saya tak pasti syarikat ataupun GLC, iaitu Malaysia Palm Oil Council, MPOC, yang mana di sekarang ni di awal tahun 2020 ni dia buat usaha sama dengan syarikat pembangunan teknologi blockchain ni untuk membangunkan teknologi blockchain bagi meningkatkan ketelusan real time traceability dari ladang sawit kepada pemprosesan, kepada pengantaran hinggalah kepada pelanggan. Di peringkat tengah development sekarang ni, yang mana mengikut pada latest information yang saya ikuti, mungkin dalam bulan 8 atau bulan 9 dia start launching this blockchain sistem dalam rantaian bekalan mereka. Dan satu lagi yang saya baca tentang bulan 5 atau bulan Mei yang lepas, Asia juga ada melakukan launching atau melancarkan blockchain air cargo network, yang mana dalam sistem tersebut dinamakan, Asia menamakan sebagai freight chain. Dan sistem tersebut memberi kelebihan kepada pelanggan dan juga dalam menggunakan perkhidmatan sama ada murah atau pengantaran kargo yang lebih cepat, dan banyak lagi option yang dilakukan dalam sistem blockchain tersebut. Tapi how it works, buat masa ni saya tak dapat update daripada Asia punya link untuk mengerti perkembangan tersebut. Dan saya ingin tambah sikit lagi tentang sistem blockchain sendiri. Adakah industri bersedia? Seperti yang saya cakap tadi, mungkin makan masa sehingga 2-3 tahun, dan apa yang penting keadaan ataupun penyebaran ataupun maklumat tersebut disebarkan kepada mana-mana syarikat yang berminat. Bagi saya itu penting, because benda ni mungkin masih lagi slow lagi di Malaysia, agak perlahan dalam penerimaan sistem blockchain dalam industri supply chain mereka. Tapi mesti ada badan-badan di Malaysia yang berminat untuk memberi penerangan, memberi perkhidmatan ataupun memberi keterangan tentang blockchain dalam sistem rantaian bekalan mereka. Saya rasa benda ini penting supaya kita boleh terlibat secara langsung dalam menggunakan sistem tersebut. Dan sikit-sikit saja penambahan, bila kita sebut tentang blockchain dan supply chain management ni, sebenarnya blockchain itu sendiri adalah satu daripada 4 elemen dalam pengurusan rantaian bekalan digital. Ini yang penting belakang tu, digital. Pasal sekarang ni saya ada banyak baca artikel tentang digital supply chain management, iaitu dalam 4 elemen tersebut, one of the element is actually blockchain itu sendiri. Kemudian kita ada Internet of Things, kemudian kita ada robotic process automation, dan juga akhir sekali tentang data science. Okey, dan rangkuman 4 elemen tersebut dinamakan BERT teknologi, iaitu blockchain B, Internet of Things iaitu I, kemudian robotic process automation ni R, dan data science D. So dipanggil BERT teknologi. So blockchain itu sendiri sebahagian daripada BERT teknologi, dan dia berkait rapat dengan industri 4.4. Bagi industri, benda-benda ni penting pasal kita nak tengok how it links and help the industry as overall, daripada segi manufacturing sampai kepada customer maupun daripada pembekal itu sendiri. Jadi benda tu bagi saya penting lah. Okay, jadi itu sedikit yang saya boleh terangkan untuk pagi ni. Terima kasih.
Okey, terima kasih Encik Mazrun dan semua panel. Kita buka soalan kepada semua pendengar. Sebentar. Okey, kalau sementara tu mungkin saya boleh simpulkan sedikit apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Okay. Kita dapati bahawa memang teknologi blockchain ni akan mewujudkan trust di kalangan komuniti yang menggunakan sistem blockchain tersebut. Ya, bila dia mewujudkan trust, jadi kita akan proses tu akan lebih berjalan lancar. Okay? Dan dia juga mewujudkan transparansi yang mana semua orang tidak boleh menipu dalam proses transaksi tersebut dan mewujudkan visibility kepada pengguna. Jadi selain itu kita nampak bahawa teknologi blockchain ni memang boleh diimplementasi dalam banyak bidang seperti mana yang Prof. Syafiee nyatakan tadi, iaitu selain daripada supply chain management tu juga dia boleh diguna pakai dalam contohnya smart grid, okay, dalam di electricity, okay, ataupun asset management. Okay, kita nak lihat kat mana penyimpanan aset semuanya, kan. Dan banyak lagi tadi yang disebutkan. Jadi dan kita lihat menurut apa yang diberitahu oleh Profesor Madya Dr. Raja Zuraida, maksudnya di supply chain management ni dia punya lapisan tu banyak. Jadi perlukan kerjasama daripada pembekal yang asal hinggalah kepada pembekal akhir itu ataupun pengguna akhir itu perlu dapat menerima sistem ini untuk menjadikan dia adalah suatu sistem yang sukses. Okay? Dan yang saya nampak adalah dari segi industri pula, mereka melihat kepada return of investment, iaitu ROI. Sebab bila kita memasukkan sistem keselamatan dalam sistem sedia ada, dan ia akan menjadikan sistem ini akan jadi lebih mahal, betul? Jadi perlukan masa yang panjang untuk dapatkan balik pelaburan yang telah dibuat oleh pihak industri. Jadi antara cadangan yang boleh kita lihat kemungkinannya sebab hasil daripada penyelidikan kami, syarikat-syarikat hiliran di Malaysia tidak banyak yang mengimplementasi ataupun memang amat sukar untuk kami menjumpai syarikat-syarikat hiliran yang pakai teknologi keselamatan ini. Jadi antara sokongan kerajaan yang mungkin kita boleh nyatakan adalah contohnya seperti insentif cukai, kan? Insentif cukai kepada syarikat yang mengimplementasi blockchain ini, seperti pengecualian cukai, pengecualian ataupun pengurangan cukai, okay, ataupun mungkin allowance pelaburan khas contohnya kepada syarikat yang ingin membuat implementasi ni, allowance pelaburan, dan mungkin juga skim pinjaman kewangan. Okay. Kalau bukan pun allowance pelaburan, mungkin skim pinjaman kewangan atau projek perintis bagi pelajar, bagi syarikat hiliran, dan juga mungkin geran-geran khas bagi universiti yang ingin membangunkan perisian blockchain itu sendiri. Okay, yang mana kita boleh mewujudkan makmal yang boleh membuat pengujian pada sistem aplikasi yang ingin dibangunkan. Okay, jadi kita boleh dapatkan tambahan geran, dan selain mungkin diberi pengiktirafan dan mungkin akreditasi khas daripada pihak kerajaan, ya, supaya kita boleh membangunkan teknologi terkini blockchain ini. Okay. Selain itu, maksudnya kita pun perlu memberi wujudkan kerjasama dengan pihak industri di seluruh Malaysia supaya teknologi ini dapat diperkembangkan di semua bahagian di tanah air kita. Okay. Okay, terima kasih kepada semua yang terutama panel lah. Okay, Profesor Madya Dr. Muhammad Syafiee, Profesor Dr. Muhammad Syafiee, Profesor Madya Dr. Raja Zuraida, dan juga Encik Mazrun daripada Fujitsu kerana berkongsi ilmu pada hari ini. Dan moga kita, memang tajuk ni memang sangat menarik, dan
moga-moga kita akan dapat buat lagi satu forum pada masa akan datang. Okay. Jadi terima kasih semua yang mengikuti. Terima kasih. Okay.